2, 1. So majoriti komuniti tanpa negara, orang tanpa negara OTN ataupun stateless di Sabah ni kebanyakannya datang daripada etnik Bajau, Suluk, Bugis. Bugis ni daripada Indonesia lah. So Indonesia agak bagus sikit interaksinya dalam isu ini kerana adanya konsulat Indonesia di Sabah. Jadi pengurusan warga Indonesia di Sabah itu agak bagus, agak sistematik sebab ada konsulat. Berbeza dengan Philippines, pemegang pasport Filipin ni agak kesukaran sebab Philippines ni tidak ada konsulatnya di Sabah dan ada di semenanjung Malaysia, dan kalau turun ke Sabah pun rasanya sekali atau dua kali saja dalam setahun. So tidak menampung penduduk Philippines lah. Tapi ini kita cerita pasal komuniti Philippines yang ada pasport Philippines lah, bukan orang tanpa negara yang langsung tiada dokumen lah. Okay. So kenapa Philippines tidak gairah untuk meletakkan konsulat di situ? Kerana dia masih gairah untuk claim Sabah sebagai a part of their country lah. Okay, so ini geopolitik issue lah, masih ada claim ke atas Sabah tu lah. Okay, so etnik-etnik sebenarnya selain daripada Bajau, Bugis, Suluk, sebenarnya indigenous people, misalnya Kadazan Dusun, Murut, Rungus di kawasan West Coast Sabah pun antara yang menyumbang kepada berlakunya pertambahan populasi stateless lah. Macam mana boleh berlaku? Sebab kawasan-kawasan pedalaman ini sukar untuk mendapat akses ke Jabatan Pendaftaran Negeri. Dan Jabatan Pendaftaran Negeri, JPN ini pun agak kurang membuat aktiviti mobile untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan yang off-road, kawasan-kawasan pedalaman. So, ada anak-anak orang asal yang mak ayahnya warga negara tapi mak ayah tidak ada kesedaran tentang dokumentasi, tidak rasa perlunya anak berdokumen ataupun tidak ada pengetahuan untuk menguruskan dokumen anak-anak. So anak-anak itu pun walaupun sebagai orang asal indigenous terpaksa jadi stateless di tanah airnya sendirilah. So sebenarnya penyumbang kepada stateless ni tidak hanya komuniti anak-anak pelarian tapi juga orang-orang asal yang tidak ada akses kepada pengurusan dokumentasi di Sabah lah. Okey. So antara yang paling terkesan sebagai dari pihak Jaya Society, kami fikir kanak-kanak lah, sebab kanak-kanak di sini adalah korban terbesar daripada sistem inilah. Kan? Kalau kita berbalik kepada yang lama, sejarah lama, kemasukan pelarian di Sabah sekitar 1970-1980 dulu selepas konflik yang besar berlaku di selatan Philippines. Jadi diorang masuk ke dalam Sabah untuk mendapatkan perlindungan, kemudian mendapatkan PAS MM13 yang diiktiraf oleh UNHCR. Namun kebaikan dan manfaat PAS itu tidak memberikan manfaatnya kepada anak-anak. Jadi anak-anak pelarian ini yang terpaksa terkorban menjadi stateless lah, yang menambah angka populasi stateless. Okey. Saya fikir kalau yang bertanggungjawab dalam hal ini, terutamanya dalam isu dokumentasi, saya fikir rakyat tidak ada kuasa lah. Apa yang CSO, NGO buat adalah hanya advocate perubahan polisi yang penuh, reformasi penuh, supaya pengurusan dokumentasi dan kewarganegaraan ini benar-benar adil dan tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan politik ataupun bahasa-bahasa prejudis yang ada di bawah lah. Saya fikir yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah kerajaan Malaysia, kerana isu statelessness adalah isu structural, isu sistem. Ketumbuhan banyak CSOs, NGOs ini hanya menyumbang kepada impak sosial di ground dan advocate untuk perubahan dasar dan polisi. Tapi kalau tidak ada keinginan politik, tidak akan ada perubahan yang besar lah. Saya fikir kalau kita tengok kajian-kajian ahli akademik yang terbaru, 2030 sudah diberi amaran. Kalau tidak diuruskan isu stateless, kemungkinan 2030 separuh daripada Sabahan itu akan stateless. So mungkin orang yang tidak biasa di Sabah, dia tidak akan rasa so what 2030 kalau separuh stateless. Bayangkan separuh populasi orang Sabah ini yang tidak dapat pendidikan, tidak boleh membezakan yang baik yang buruk, tidak setia kepada negaranya. Okey, serba-serbi marah, kanak-kanak yang terpaksa membesar dalam keadaan tidak ada ruang bermain, melihat ayah yang ditangkap, rumah yang dibakar, kampung yang digusur, serba-serbi dimarah, dituduh bangsa yang penjahat, kriminal, sedangkan dia itu sendiri tersepit, dilema di dalam, terperangkap menjadi korban sistem. Ya.